Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua penonton bernama TV, khususnya bagi penonton Ruang Bicara malam ini edisi 8 November 2024 bersama saya Hilman Jamil. Dan seperti biasa hari Jumaat, topik yang cukup memberangsangkan yang akan kita bincangkan malam ini berkaitan juga dengan menjelang kepengurusian ASEAN 2025 negara kita, di mana topiknya mengenai ASEAN Power Grid, agenda utama kepengurusian ASEAN 2025. Dan sebelum saya memulakan buat bicara malam ini, saya ingin kongsikan sedikit apa itu Suruhanjaya Tenaga ST selaku pengerusi ASEAN Energy Regulator Network ataupun ERN telah mempengerusikan mesyuarat bersama badan-badan kawal selia di dalam ASEAN yang ke-15 ataupun lebih dikenali sebagai 15 ASEAN Energy Regulator Network, 15 ERN. Dan dalam menggalas tanggungjawab ini, Suruhanjaya Tenaga telah pun memberikan penekanan ke atas pelaksanaan ASEAN Power Grid ataupun APG sebagai agenda utama ERN, memandangkan APG merupakan antara faktor kejayaan utama bagi pelaksanaan peralihan tenaga di kalangan negara-negara ASEAN yang menjadi keutamaan ketika ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini bahawa antara dua cabaran utama bagi Malaysia adalah mempengerusian ASEAN tahun depan, iaitu menjadi hub tenaga utama dan juga mewujudkan grid tenaga ASEAN itu sendiri. Dan inisiatif grid tenaga ASEAN adalah untuk menyepadukan dan juga meningkatkan rangkaian bekalan elektrik di seluruh rantau ini, termasuk transmisi tenaga dari Sarawak ke Johor dan juga dari Laos ke Singapura melalui Malaysia. Dan untuk itu malam ini kita akan bersama tetamu yang cukup arif tentang perkara ini, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud, yang telah pun bersama kami di studio ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Ruang Bicara malam ini. Terima kasih. Kalau saya baca intro ni agak mendalam juga topik ini sebenarnya. Perlu difahamkan lebih jelas kepada penonton di luar sana apa itu sebenarnya agenda utama kita dalam kepengurusian ASEAN untuk tahun ini, khususnya bagi ASEAN Power Grid ini. Ya, terima kasih Ilman sekali lagi. Jadi saya mewakili Suruhanjaya Tenaga ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk sama-sama kita berkongsi bersama-sama menjelaskan berkenaan dengan agenda pengurusian Malaysia tahun depan. Jadi sebagai pengerusi ASEAN, kita juga akan mempengerusi ASEAN Minister for Energy atau Menteri-Menteri Tenaga di ASEAN yang akan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah sebagai Menteri Petra. Kita diberi tanggungjawab untuk mengemudi menteri-menteri tenaga ASEAN ke arah menterjemahkan dulu kita panggil impian negara-negara ASEAN untuk membentuk satu power grid yang bersepadu. ASEAN Power Grid itu adalah telah diilhamkan oleh pemimpin dulu ASEAN semenjak 20 tahun yang lepas. Jadi berbagai cabaran. Saya ambil simple analogi lah, Hilman. Kalau kita tengok jalan raya, betul. Jalan raya itu untuk kita menghantar barang-barang, transportation. ASEAN Power Grid itu untuk kita menghantar elektrik atau elektron kepada semua negara-negara ASEAN untuk kita berkongsi ataupun kita trading, berurus niaga, import dan ekspor elektrik ke seluruh 10 ASEAN, negara-negara ASEAN. Jadinya dengan peluang kita diberi peluang untuk mengemudi ASEAN ni, kita percaya kita boleh memainkan peranan penting untuk kita merealisasikan impian yang kita telah impikan terlampau lama selama ini. Ya. Datuk, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkinlah kita perlu jelaskan kepada penonton dengan bahasa yang mudah, apa itu power grid, Datuk? Apa pentingnya bagi elektrik apabila power grid ni? Ya. Sebenarnya kalau kita lihat, setiap negara ada power grid masing-masing. Kita lihat tiang-tiang pylon yang tinggi, transmission line di highway. Ya, di highway. Itu kita panggil di peringkat transmission level ataupun peringkat level transmisi yang menghantar ataupun yang membawa elektrik daripada jalan kuasa kepada pengguna. Betul. Jadi ASEAN Power Grid itu adalah maksudnya mencantumkan negara-negara. ASEAN, saya ambil contoh Malaysia ada cantuman gridnya ke Singapura. Dan juga Malaysia juga mencantum gridnya ke Thailand dan juga Thailand ke
Laos, PDR, ke Vietnam, ke Cambodia dan sebagainya. Bermaksud sebelum ini ASEAN memang belum ada ASEAN Grid Power ini tidak connecting, belum ada lagi seluruh rantau ASEAN. Belum ada daripada Borneo ke seperti Peninsula Malaysia dan semenanjung Malaysia. Dan kalau ada pun kapasitinya terhad. Bukan tujuannya berbeza-beza, bukan untuk trading atau untuk burus niaga yang besar, lebih kepada semangat kejiranan membantu. Jadi kita untuk kembangkan grid ini ke arah lebih kepada bersifat komersial, bersifat lebih banyak yang kita boleh transfer, dan bukan hanya berjiran yang terdekat. ASEAN Power Grid itu objektifnya untuk kita transmit atau untuk kita jual beli ke negara yang lebih jauh lagi. Contoh yang Hilman sebut daripada Laos sampai ke Singapura. Yang kita telah mulakan sejak tahun 2018 lagi. Itu salah satu kejayaan kita. Dan berbalik kepada topik kita malam ini mengenai ASEAN Power Grid, agenda utama menjelang Malaysia menjadi pengerusi ASEAN 2025 ini, mungkin Datuk boleh kongsikan projek, boleh saya silakan projek ke bagaimana ni? Projek ini bagaimana sebenarnya? Sebelum kita boleh mulakan projek, kita perlu ada satu persetujuan lah. Kita bagi framework, persetujuan antara negara-negara ASEAN. Itu saya ingat cabaran yang lebih utama. Betul. Kita ada projek-projek yang kita telah bina, yang kita dari Malaysia, saya sebut tadi, ke Singapura, dan Malaysia ke Thailand dan Greater Mekong, dengan negara yang bersebelahan Thailand, kejiranan Thailand. Tetapi yang kita impikan adalah satu rangkaian grid yang lebih besar. Bukan saja antara dua negara terdekat, dan juga negara yang lebih jauh. Dan urusan jual beli tenaga itu kita harapkan lebih telus dan lebih mudah. Jadi saya ambil contoh, katalah Singapura ada kekurangan bekalan tenaga, mungkin Singapura boleh beli daripada Vietnam, daripada Laos, daripada Cambodia, tapi harus melalui negara-negara yang transit tadi, negara yang Thailand, mana tenaga itu dialirkan lah. Dialirkan melalui rangkaian-rangkaian yang sedia ada, negara-negara yang tengah-tengah sebelum dia sampai ke negara Singapura. Itu yang pentingnya, ada persefahaman, ada perundangan, ada peraturan dari bersifat undang-undang dan bersifat agreement ataupun perjanjian bersifat komersial, dan juga kerjasama antara syarikat-syarikat bisnes dan syarikat-syarikat utility, dan juga bagaimana kita untuk mengoperasi satu rangkaian grid yang besar, bukan saja dari segi bahasa dan juga dari segi technicality. Dan itulah cabaran yang kita akan bermaksud cuba. Apabila Malaysia jadi pengerusi ASEAN tahun depan, baru nak diuruskan tentang memorandum persefahaman dan sebagainya. Kita sudah ada memorandum persefahaman antara 10 negara ASEAN ni. Kita akan tingkatkan. Kita panggil enhance, supaya lebih jelas dan lebih committed. Jadi yang saya sebut tadi, yang kita impikan dah lama, tapi projek ni pencapaiannya amat terhad. Laos, Thailand, Malaysia dan Singapura. Apa halangan ni sebenarnya, Datuk? Itu yang saya halangan mesti ada. Betul. Bukan mudah untuk kita mencapai persetujuan 10 negara-negara ASEAN yang di bawah ASEAN. Jadi salah satu cabaran yang saya ingat yang utama adalah dari segi persetujuan politik. Dasar lah. Sebab kalau kita lihat, setiap negara ada dasar negara masing-masing. Kadang-kadang dia tidak ada alignment atau persetujuan ataupun berbeza dasar negara masing-masing dengan dasar regional ASEAN. Ada gaps lah. Jadi tugas kita untuk mencari persefahaman. Titik tengah lah. Titik tengah. Maksudnya situasi menang-menang tu mesti ada di setiap negara yang dicadangkan ini. Mereka nak win-win situation. Betul. Titik tengah kita dah dapat belum? Itu yang cabaran Malaysia yang kita anggap kita bawa dan kita percaya Malaysia sebagai tuan rumah ataupun pengurusi ASEAN tahun depan. Hilman betul mengenai win-win, dan kita juga bangkitkan soal mutual benefit, faedah bersama dan shared prosperity. Jadinya bila semua negara ASEAN nampak ke hadapan ada faedah masing-masing,
persetujuan itu mudah untuk Sebab kita apa capai. Datuk, dia melibatkan urusan jual beli tenaga. Betul. So apabila Malaysia yang akan mengetuai ataupun mengepalai projek ini, soal harga dan sebagainya perlu dibincangkan juga. Betul. Merentasi setiap negara ini. Betul. Mungkin apa Datuk boleh kongsikan inisiatif-inisiatif yang telah pun dimulakan lebih awal setakat ini? Ya, kita ambil contoh kejayaan LTMS tadi. LTMS. Kita panggil multilateral. Kita bermula dengan bilateral yang saya sebut tadi. Betul. Antara jiran terdekat. Singapura dan Thailand. Ataupun multilateral, kita merangkumi lebih luas negara yang jauh daripada Malaysia atau Singapura, Laos kan. Kita Laos. bayangkan Malaysia, Singapura boleh beli daripada Laos kan. Jadi multilateral itu lebih bersifat persefahaman yang lebih besar, luas, dan dari segi komersial tu kita perlu pastikan dari segi cost dan pricingnya lebih telus, lebih adil untuk negara pengeksport dan juga negara pengimport. Dan negara yang di tengah-tengah tu kita panggil negara yang kita bayar tol lah. Dapat juga bayaran. Ya, ataupun willing charge atau tol yang berpatutan. Jadi saya sebut tadi, bila ada transparansi, bila ada win-win situation, ada mutual benefit, shared benefit, jadi lebih mudah. Itulah kita akan ke hadapan tahun depan kita cuba bawa prinsip-prinsip beginilah untuk memudahkan persefahaman dan perjanjian antara negara-negara ASEAN ya. Okey, sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, dalam dunia trading ini ataupun perdagangan lah bagi kes ini, penjualan ataupun pengaliran elektrik di setiap negara ASEAN, mungkin strategi multilateral menjadi semakin penting, terutama apabila melibatkan bursa saham ni, Datuk. Macam mana ni kita nak, pembahagian ni perlulah orang kata fair and square lah ya. Bagaimana Datuk? Ya, sebelum saya jawab soalan Hilman tu, yang penting saya tekankan adalah apakah perbezaan zaman sekarang dengan zaman sebelum yang saya sebutkan. Perubahan. Perubahan. Kalau dulu tidak ada isu peralihan tenaga ataupun energy transition, jadi sekarang ada orang kata impetus, ada urgency untuk semua negara-negara ASEAN itu mencapai net zero ataupun net zero emission untuk ke arah 2050. Bukan negara kita aja ada cita-cita 2050. Negara, in fact semua negara ASEAN ada target mencapai 2050. Jadi kita ada satu titik pertemuan 2050. Jadi saya ambil contoh negara Laos, penduduknya hanya 7 juta. Tidak ramai ya, tetapi potensi tenaga boleh baru atau renewable energy terlampau besar. Hydro. Dia ada lebih kurang 20,000 megawatt. Jadi ada lebih. Kita panggil Laos ni battery of ASEAN. Battery of ASEAN. Jadi dia ada peluang untuk menjual, berdagang. Betul. Tapi keuntungan tu akan dinikmati oleh Laos. Negara yang menjual. Sebenarnya di negara kita pun Sarawak kalau tak salah. Iya, betul. Sarawak pun yang kita dah umumkan, ada satu projek yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan daripada Sarawak ke Semenanjung. Jadi kita nampak apakah dari segi economic benefit lah. Potensi ekonomi tu ya. Yang generation source tu di tempat lain, yang demand tu di tempat lain. Betul. Jadi kalau kita boleh optimumkan, kita boleh sambungkan source dengan demand, jadi win-win lah. Jadi yang demand akan serve atau diberikan oleh negara-negara yang ada lebihan tenaga. Itu yang kita tekankan. Again, Hilman, win-win. You are right. Win-win situation. So maksudnya dalam situasi ini Malaysia mengepalai lah, boleh saya katakan begitu. Jadi sepanjang setahun 2025 ni, projek ni memakan masa berapa lama, Datuk? Adakah akan diteruskan untuk pengurusi berikutnya? Itu persoalan juga. Betul. Projek ni tak akan siap dalam masa setahun. Betul. Tak tapi mungkin, yang penting kita ada satu political solution di atas. Hopefully dengan pengurusian Malaysia itu ada kesepakatan atau persetujuan antara pemimpin-pemimpin, leaders of ASEAN dan juga menteri-menteri tenaga ASEAN untuk bersetuju satu framework yang jelas. Jadi implementationnya mudah. Bila ada persetujuan, kita benarkan business to business untuk bertemu dan menjalankan projek dengan jayanya. Itu yang penting yang kita cuba capai. Tapi projek tidak akan siap dalam masa setahun. Projek akan masa berterusan sebab target kita 2050 tadi, yang net zero, GHG ataupun carbon emission. Jadi saya sebutkan tadi, zaman dah berubah. Masing-masing ingin mencapai dan masing-masing perlu bantuan negara lain. Kita tidak mungkin boleh mencapai net zero dengan
negara dengan individual country ataupun negara masing-masing. Jadi bila ada kesepakatan, kita boleh accelerate, kita boleh maju ke depan dengan lebih cepat. Dan jangan lupa Hilman, saving atau penjimatan kan, kalau kita berkongsi, kita boleh menjimat dari segi investment ataupun moda-moda. Kita boleh beli daripada negara jiran atau negara yang lebih jauh daripada negara sebelah. Jadi ada penjimatan yang lebih besar. Jadi penjimatan tu lebih lagi jimat daripada kita membuat loji-loji janakuasa yang dengan negara kita sendiri. Dan kita tengok negara Singapura tidak ada keluasan tanah dan sebagainya, tapi dia ada kemampuan untuk membeli atau membayar dengan harga yang lebih mahal. Janji ada duit boleh beli. Ya, betul. Jadi itulah kita kata ada win-win. Itu yang kita akan cuba tekankan supaya kehadapan lebih mudah dan lebih rancak. Dari segi modal saya ingat tidak rumit. Itu persoalannya, Datuk. Modal ni dari mana? Adakah setiap negara akan menyumbang? Ya, tak semestinya. Okey. Kalau ada banyak agensi multi bank, contohnya ASEAN Development Bank ataupun World Bank yang sedia, jadi menunggu-nunggu. Dipanggil bankability project. Dia menunggu sebab dia kalau Hilman lihat, bank ni pun ada satu target untuk dia belanja ataupun dia meminjamkan wang ke arah 2050, ke arah satu projek panggil cleaner project, greener project. Jadi dia menunggu kalau ada projek yang disetujui, dia akan sedia melabur. Ini sebenarnya satu projek infrastruktur yang besar, yang saya ingat mungkin negara-negara yang lain perlu bantuan daripada investment ataupun capital daripada luar negara dan juga dalam negara ASEAN, dan kita welcome pelaburan daripada negara luar, negara-negara China, negara Western dan multilateral bank dan sebagainya untuk membantu. Saya ingat kalau kita lihat untuk menyokong usaha ini tidaklah susah sebenarnya. Case, kita ada good case to support atau untuk kita meyakinkan pelabur-pelabur. Cuma apa yang pelabur nak adalah certainty. Dari segi konsistensi, dari segi governance, dari segi transparansi yang jelas, supaya sebagai pelabur dia memerlukan return, jaminan pulangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya pelaburan infrastruktur tu satu pelaburan jangka panjang, yang stabil dan tidak volatile dengan keadaan geopolitik dan sebagainya. Itu yang kita harapan kita untuk kita meyakinkan pelabur-pelabur luar. Itu paling penting sebenarnya. Datuk, kita akan berhenti rehat dulu, Datuk. Semakin teruja saya untuk membicarakan tentang ASEAN Grid ini, kerana kita akan menyatukan ataupun kesinambungan antara negara-negara ASEAN dalam pembekalan elektrik di seluruh rantau ini. Baik, kembali selepas ini teruskan bersama Ruang Bicara. Bertemu kembali dalam Ruang Bicara bersama saya Hilman Jamil. Malam ini kita membicarakan topik yang begitu penting saya kira untuk dekad akan datang bagi rantau ASEAN, mengenai ASEAN Power Grid, di mana kita akan menjadi pengerusi ASEAN tahun depan. Malaysia akan berpengerusian ASEAN, dan inilah perencanaan yang kita rancangkan supaya ASEAN ini disepadukan dengan satu sistem grid ataupun bersepadu antara setiap negara. Dan tetamu yang saya undang malam ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud. Baik, Datuk, sebelum kita berhenti tadi, memanglah mukadimahnya agak perlu dengar betul-betul nak faham, tapi saya cuba sampaikan dengan bahasa yang mudah supaya rakyat di luar sana, tidak kiralah di mana pun anda berada, supaya faham apa itu ASEAN Power Grid ini dan bagaimana ia memberi satu keuntungan dan juga faedah manfaat kepada seluruh warga ASEAN dalam rantau ini. Baik, Datuk, tadi kita dah cakap peringkat ini mengenai perencanaan di mana perjanjian itu akan dimulakan, mendapat persetujuan setiap negara dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kita kira kandungan dalam perjanjian itu mungkin juga dibincangkan dari segi tarif dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh kongsi sikit? Ya, sebagai contoh, LTMS
kita bincang bukan saja dari segi undang-undang, dari segi peraturan. Dia ada beza, setiap negara ada undang-undang masing-masing. Betul, masing-masing ada undang-undang dia. Jadi kita cuba harmonikan atau harmonize dari segi undang-undang, dan juga kita masukkan juga dari segi komersial. Komersial dari segi kiraan tarikh, kiraan cukai. Kita ada juga elemen import dan export cukai. So, bila kita ada cross border, rintasi sepadan, kita perlu bayar cukai dan sebagainya. Jadi itu perlu diperjelaskan di dalam perjanjian, dan juga isu-isu lain dari segi operasi, dari segi teknikal, sebab dia bercantum. Bila kita bercantum, kita bergantung harap kepada negara-negara lain. Jadi dari segi semua aspek-aspek tu kita akan jelaskan, dan secara komunikasi, protokol, bila ada cantuman, bila ada persefahaman, dan cara protokol, kalau ada berlaku maintenance, bagaimana kita untuk ada akses kepada peralatan dan sebagainya. Itu harus diperincikan detail oleh pihak yang menandatangani perjanjian. That's why benda tu penting untuk kita bersetuju dulu, dan bila ada projek lebih mudah untuk pihak business to business atau pihak utility untuk melaksanakan projek. Baik Datuk, dalam keadaan ini tentunya ada permintaan dan penawaran dari segi tenaga itu sendiri. Mungkin kalau kita faham dari sudut setiap negara ini mempunyai bentuk muka bumi dan juga alam yang berbeza yang dianugerahkan oleh Ilahi, di mana kalau Malaysia kita faham banyak sumber air dan sebagainya. Kalau di negara lain, mungkin di Laos ataupun Vietnam, mempunyai sumber angin yang lebih banyak berbanding Malaysia. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk sumber bagaimana elektrik ini dijanakan. Untuk situasi ini, ASEAN Power Grid ataupun APG ini, siapa yang akan membekalkan, Datuk, sebenarnya sumber tenaga itu? Setiap negara ini mempunyai kelebihan masing-masing, air, udara dan mungkin pelbagai lagi. Ya, kalau kita lihat secara dasar, prinsip, tenaga elektrik itu bergantung pada supply and demand. Jadi setengah negara boleh menjadi supplier atau yang membuat logi jalan kuasa, dan setengah negara sebagai pengimport yang pihak kilang ataupun industri yang memerlukan tenaga. Saya balik pada tadi, apa yang beza sekarang ni, negara itu memerlukan tenaga-tenaga boleh baru untuk ke arah net zero. Jadi kalau kita lihat negara di Gelata Mekong atau negara-negara belah Thailand, utara Thailand, Vietnam, Myanmar, dia ada potensi angin ataupun wind. Selain daripada Laos tadi, ada potensi hydro, dan kita lihat di Vietnam juga ada potensi angin di darat dan juga di offshore, di laut, dan Cambodia juga ada potensi angin dan sebagainya. Jadi dengan berbagai potensi-potensi tenaga dan keperluan di Bangkok, di Kuala Lumpur, di Singapura, jadi itulah orang kata tu cantiknya, the beauty of the ASEAN tu, melengkapi lah. Jadi negara pengeksport akan menjual ke negara pengimport dengan harga yang berpatutan. Jadi negara tengah-tengah, kita panggil negara transit, yang akan membuat rangkaian, yang akan membenarkan atau yang membolehkan tenaga itu disalur kepada negara pengimport. Semua dapat habuan. Semua dapat. Itulah faedah sebenarnya. Ya. Baik Datuk, kita cuba fikir lebih, orang kata kritikal sedikit. Soal keselamatan ini, Datuk. Kalau tentunya elektrik ini, kalau tak ada, even kalau di Malaysia pun tak ada, sekejap pun orang dah bising. Apatah lagi ini kalau dah disepadukan seluruh rantau ASEAN. Seandainya ada negara ini yang mungkin terdedah kepada bencana alam, misalnya gempa bumi, mungkin ribut taufan dan sebagainya, dan power grid itu sendiri mungkin ada kesannya mungkin tombang atau bagaimana istilahnya, saya tak pasti. Untuk keselamatan ni bagaimana, Datuk, nak pastikan apabila benda ni terlaksana nanti, semua tidak akan terjejas lah jika salah satu negara ini dia punya pencawang ni, Datuk, kita panggil. Betul. Pencawang, talian atau pencawang. Talian mungkin tombang dan sebagainya istilahnya. Hilman, that's why ada beza dulu dan sekarang. Kalau dulu saya memang dididik untuk pentingkan negara sendiri juga. Ya, betul. Mana kita panggil self-sufficient. Kita perlu ada reserve sendiri, dan jangan bergantung pada jiran. Tapi ke hadapan, dari segi energy security, arti lebih kuat lagi kalau kita bercantum dan kita berkongsi security untuk seluruh negara ASEAN. Bila kita ada trust, kepercayaan negara ASEAN, saya kan tidak akan berlaku konflik
atau ada sekatan atau ada boycott dan sebagainya. Itu penting. That's why saya kata political tu kena ada Stable persefahaman. lah. Kena stabil dan persamaan yang penting, tidak ada berlaku boycott dan Sabotage dan sebagainya. Bila kita bincang security, kita sebenarnya kita perlukan bantuan negara jiran untuk kita berkongsi. Di waktu kita susah, waktu kita ada kekurangan atau ada shortfall, kita perlu mengimport. Dan kita boleh mengimport dengan lebih jauh. Macam Malaysia boleh terus kepada Laos ataupun Myanmar atau Cambodia, dan dia ada reserve masing-masing. Ni macam kita panggil sharing reserve lah. Kita berkongsi reserve masing-masing. Betul. Itu dapat menjimatkan kos. So itu benefit yang mungkin tidak apa jelas, tapi bila penjimatan kos tu kita boleh buat loji yang lain, atau boleh kita buat duit itu kita boleh gunakan untuk economic activity yang lebih lain selain daripada elektrik. Itu saya lihat energy security itu dia bentuk perkongsian lebih selamat. Bila kita berkongsi, kita ambil contoh, katalah berlaku malapetaka di Singapura. Jadi negara lain boleh tolong. Kata Malaysia tidak cukup, kita boleh ambil tenaga daripada Thailand. Jadi insya-Allah kalau masing-masing berkongsi, kita punya security tu lebih aman, lebih secure lah. Sebab kita security level tu lebih tinggi. Saya lebih pada bersifat positif lah. Positif dahulu ya. Kalau negatif tu memang kita fikir orang akan boycott kita. Kalau bencana alam macam mana tu? Bencana alam? Kita maksudnya bolehlah kita minta contoh je, kalau di Indonesia selalu berlaku gempa bumi dan sebagainya. Ya. Mungkin boleh pinjam Malaysia punya ke? Betul. Disalurkan macam tu. Betul. Itu yang kita lihat daripada perkongsian, benefit perkongsian. Jadi mungkin kalau tidak ada sambungan, mungkin Indonesia dia punya reserve tu terbatas. Mungkin 10%. Kan? Bencana alam tu melebihi 10%. Jadi mungkin ada berlaku blackout. Jadi dengan ada sambung antara Sumatera dengan Melaka contohnya, kita boleh hantar daripada Melaka ke Sumatera. Jadi yang kekurangan 10% lagi kita boleh bantu. Dia tidaklah bergelap di Sumatera bila ada bencana alam dan sebagainya. Itu saya lebih segi positif. Lebih luas sebenarnya. Ya. Apabila APG ini dilaksanakan. Baik Datuk, perkara yang penting juga untuk kita fahami, setiap negara ini mempunyai syarikat ataupun operator utilitinya masing-masing. Betul. Dalam soal Malaysia misalnya, Tenaga Nasional Berhad, dan mungkin di Sabah dan Sarawak mempunyai syarikat yang tersendiri. Dalam melaksanakan APG ini, Datuk, peranan ST itu sendiri, Suruhanjaya Tenaga ini, bagaimana? Adakah akan bentuk satu lagi syarikat ataupun pembekal tenaga ASEAN ini, atau bagaimana? Kita sebagai badan kawaselia lebih kepada mengawal aspek-aspek teknikal, ekonomi dan keselamatan. Kita juga menasihati kerajaan di peringkat rundingan. Bila kita berada rundingan antara negara-negara ASEAN, kita bersatu ataupun menasihatkan kementerian untuk menjaga kepentingan negara kita bila ada kita berunding berkenaan dengan perjanjian dan sebagainya. Tapi utility dia more to business lah. Saya tak jangkakan kita ada syarikat yang baru. Tidaklah. Jadi utility ini akan diteruskan masing-masing, dan mungkin juga ada peluang-peluang untuk syarikat-syarikat private untuk berkongsi atau kerjasama dengan syarikat utility negara masing-masing untuk kita mempercepatkan, sebab yang penting kita ada modal, capital, dan juga ada satu projek yang kita boleh siapkan dengan seberapa segera. Mungkin itu kita bersifat terbuka kepada peluang-peluang orang lain untuk berkongsi atau bekerjasama dengan syarikat utility negara masing-masing. I think demi untuk kita mencapai objektif masing-masing. Dan Datuk, sefahaman saya dalam Suruhanjaya Tenaga ini berperanan sebenarnya untuk kawal selia industri tenaga di negara kita, dan juga bagi memastikan yang paling penting adalah kepentingan pengguna itu sendiri dilindungi, dan mutu perkhidmatan yang baik untuk diberikan kepada rakyat. Mungkin dalam situasi yang bakal kita nampak tidak lama lagi, mungkin dalam 5 atau 10 tahun akan datang menjelang 2050 ini, adakah ini masih menjadi pegangan utama ST dalam ASEAN? Betul. Kita memang tidak putus walaupun negara-negara kita itu hakiki kerja kita, tapi untuk negara ASEAN kita pastikan pelanggan atau pengguna dilindungi dari segi
kos, dari segi tarikh, dan juga dari segi kesinambungan ataupun continuity, supply interruption, dan quality, service quality level dan sebagainya. Walaupun kita bergantung pada negara luar untuk jual beli, standard tu kita harus kekalkan. Tidaklah standard tu jatuh disebabkan kita bergantung kepada negara luar. Jadi kita harus pastikan benda tu kekal dan mungkin kita pertingkatkan lagi. Saya tidak lihat peranan kita berkurangan, malah lebih lagi. Dan kita juga harus berhubung dengan regulator atau badan kauselia negara-negara jiran. Betul. Untuk kita berkongsi, dan kita di peringkat di peringkat kauselia regulator kita ada satu yang earn tadi tu, ada satu network yang kita berkongsi dan untuk kita mencapai persetujuan yang saya sebut tadi, harmonizing. Ada kadang ketidakseimbangan antara peraturan ataupun akta negara masing-masing. Kita cari jalan tengah, titik pertemuan untuk kita bersetuju dengan kaedah, sebab kita panggil jurisdiction ataupun boundary kita setakat sebadan aja. Betul. Kita tak boleh melebihi lebih pada tu kan, melebihi pada sebadan. Itu kalau Datuk boleh kongsilah tahap sekarang ni menjelang, walaupun 2025 lagi sebulan dua lagi, apa proses progresnya ataupun tahap yang telah kita pun capai setakat ini APG ni? Alhamdulillah, setakat ini disebabkan kejayaan LTMS, kita cuba kopi atau gunakan model ini untuk di Borneo juga. Kita ada BIM, Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipin, dan sekarang kita dah mulai konsep yang sama untuk kita menterjemahkan di BIM atau di Borneo. Saya jangkakan projek ini akan berjalan dan berjaya disebabkan kejayaan LTMS di sebelah sini. Jadi I think dalam masa setahun dua akan ada satu perjanjian antara empat negara ini untuk berurusan jual beli tenaga. Apa yang kita buat bersama Laos, Thailand, Malaysia dan Singapura. Itu yang kejayaan. Dan kita juga jangkakan antara Vietnam, Cambodia dan Thailand. Kita panggil Greater Mekong. Greater Mekong akan ada juga satu sub-regional untuk dia mencapai satu persefahaman, dan kita akan mencantum. Maksudnya ada wakil kita di sana atau bagaimana? Bukan. Kalau di Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina kita ada wakil, kita ada BMP. Kalau di Greater Mekong kita tidak ada, tapi kita berkongsi. Kita berkongsi tata cara ataupun peraturan, cara pengiraan tadi, toll tadi, wheeling charges, cara protokol, dan kita bertambah baik. Itu semangat ASEAN, itu yang lebih mudah bagus, lebih mudah. Jadi bila dah ada sub regional tu dah berjaya, jadi kita cuma cantumkan saja. Bila Sarawak ke Semenanjung siap, jadi bila kita perkukuhkan talian daripada Thailand ke Bukit Kayu Hitam siap, jadi dah ready. Kita panggil framework tu dah ready, undang-undang tu dah ready, commercial agreement tu dah ready. Jadi kita teruskan aja. Itu lebih mudah ya? Ya. Baik, Datuk, kita akan berhenti rehat dulu. Yang kedua ni, Datuk, untuk kita kupas lebih lanjut tentang agenda utama penyelesaian ASEAN mengenai ASEAN Power Grid. Teruskan bersama kami di Ruang Bicara. Ya, diam tak diam hampir 40 minit sebenarnya Ruang Bicara telah pun berkeudara malam ini mengenai topik ASEAN Power Grid, agenda utama kepengurusian ASEAN 2025 bersama tetamu Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razib Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, dan kita telah membicarakan saya kira hampir untuk sampai ke lebih fahaman lah tentang apa yang kita nak buat untuk 2025 ini, menyepadukan tenaga elektrik bagi rantau ini, dan mungkin ada manfaatnya kepada seluruh negara di rantau ini. Baik, Datuk, mengenai APG ini, tentunya Suruhanjaya Tenaga mestilah mendapatkan panduan ataupun arahan daripada Kementerian Petra sendiri. Mungkin dari sudut menjelang ASEAN tahun depan, apa agaknya mesyuarat-mesyuarat ataupun langkah pertama yang kita akan laksanakan bawah Petra ini? Okey.
di sebalik kita mempengerusikan ASEAN leaders, Prime Minister ataupun Presiden, kita juga akan mempengerusikan Menteri-Menteri Tenaga ASEAN, dipanggil AMEM, ASEAN Minister for Energy meeting. Sebelum meeting untuk minister, kita ada senior officer meeting ataupun SOM. Jadi kita akan sibuk lah bulan Januari. Kita akan jadi host untuk meeting ni akan beberapa kali sebelum kita ada satu summit sidang kemuncak untuk Menteri Tenaga dan juga sidang kemuncak untuk leaders of ASEAN. Jadi kita akan sibuk, kita akan host dan kita akan buat agenda dan kita akan cuba mendapatkan persefahaman dan kita akan dapatkan satu MOU, tanda tangan MOU, dan kita akan bawa ni kepada persidangan summit untuk Menteri-Menteri Tenaga ASEAN dan juga akhirnya ke summit ASEAN Leaders. Saya ingat dijangka ke bulan Oktober. Itulah, kita ada milestone dia. Dan kita ada KPI jugalah yang Hilman sebut tadi, pembukaan yang amat berhormat Perdana Menteri memiliki dua tugas yang utama. KPI lah yang tadi sebagai hub ASEAN sebagai hub energy dan juga ASEAN Power Grid. Jadi itulah, kita kena aturkan agenda, kertas kerja dan perbincangan, dan bukan mudah untuk kita dapat persetujuan bersama. Itulah cabaran penting, tapi saya pasti di bawah leadership ataupun kepimpinan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Petra, dan akan cuba mendapatkan satu konsensus among 10 ASEAN member countries, dan kita akan bawa kepada the final summit ASEAN Leaders lah. Dan itulah, saya ingat, kalau dapat kita jayakan, salah satu kejayaan besar negara kita waktu kita memimpin Menteri Tenaga dan juga ASEAN Leaders. Dan tentunya Dato', apabila perancangan ini dilaksanakan pada tahun depan, apabila semua sudah bersetuju dan sebagainya, gerak kerja pun sudah mula boleh diaturkan. Tentunya ia akan melibatkan manfaat bersama setiap negara ini dari segi penyertaan syarikat-syarikat, mungkinlah syarikat tempatan, sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada anak muda Malaysia dalam khususnya dalam bidang tenaga ini. Mungkin Datuk melihat bagaimana ini? Melman, dulu kita tak pernah fikirkan orang Malaysia boleh jual tenaga sampai ke Laos contohnya, atau ke Thailand, atau ke Vietnam, atau Cambodia, atau Myanmar, atau even ke Sarawak, ke Kalimantan dan sebagainya. Dan bila kita ada satu ASEAN Grid ni, kita boleh trade. Kita di sini tapi boleh menjual elektrik sampai ke negara-negara ASEAN seluruhnya. Tidak termimpi lah, tidak terjangka. Ini possibility. Jadi kalau kita ada satu ataupun kita buat satu solar farm ataupun mini hydro di Malaysia, kita boleh jual untuk negara-negara ASEAN, dan kita boleh dapat nilai yang lebih tinggi ataupun peluang untuk Malaysia untuk macam kita ekspor lah. Dulu kita tak berjangka kita boleh ekspor elektrik ke negara luar. Jadi dengan ada APG ni, kita boleh ekspor dalam negara kita sendiri. Jadi kita mungkin kita boleh jadi macam intermediary ataupun kita trader. Kita jadi trader untuk mewakili syarikat-syarikat untuk jual beli, macam pasaran saham lah contohnya. Trader, dan kita boleh jadi satu institusi kewangan untuk financing dan juga untuk hedging dan juga any financial instrument, insurance dan sebagainya. Dah menarik luas. Dulu kita hanya negara kita saja jualan tenaga ni, dah bila dah meluas, peluang tu lebih. Dan jangan lupa kita ni negara transit lah. Kalau nak bawa ke Singapura, kena lalu Malaysia dulu kan. Malaysia tak boleh ke tepi. So bila transit tu ada kelebihan kita lah. Orang tengah lah. Bukan orang tengah kita mendera orang bawah. Kita orang tengah tu kita untuk menyelesaikan masalah antara pengimport dan pengeksport. Kita ada peranan kita lah. Sebagai negara tengah, negara perantara. Kedudukan strategik Malaysia lah. Itu peluang, dan syarikat kita pun boleh melamun negara luar. Bila ada peluang negara Laos atau Cambodia, syarikat kita yang dah berjaya di Malaysia, dan boleh kita transfer ataupun mencari peluang negara lain. Dan dia dah meluas lah, tidak ada restriction lagi. Itulah bila ada penyatuan ekonomi tu, jadi ASEAN tu lebih besar, pasaran ASEAN tu lebih besar dan lebih tinggi naik, ekonominya lebih tinggi menaik. Sebab
ASEAN ni membangun dengan pesat. Bila ekonomi membangun, permintaan tenaga pun naik. Sama naik. Mungkin 2-3 kali ganda. Betul. Sebab tenaga tu pemangkin ekonomi. Tanpa tenaga, ekonomi tidak boleh berjalan. Datuk, kalau kita lihat sekarang banyak juga negara, mungkin Malaysia juga ada menggunakan sumber tenaga yang masih lama seperti arang batu dan sebagainya. Jadi apabila perkara ini dilaksanakan, keutamaan adalah sumber tenaga diperbaharui dan tentunya ia secara tak langsung akan memberikan lebih baik kepada iklim setiap negara ini, kerana kita sibuk dengan isu perubahan iklim dan sebagainya yang cukup membimbangkan untuk ke depan ini, dekad-dekad yang akan datang ini. Jadi Datuk melihat bagaimana apabila APJ ini dilaksanakan, tentunya setiap negara kuranglah isu tentang mendapatkan sumber tenaga daripada cara-cara tradisional ataupun cara-cara. Sebelum saya jawab soalan regional tu, kita berbalik kepada negara kita lah. Kita masih ada juga ya? Kita ada satu roadmap, kita panggil National Energy Transition Roadmap atau NETA, ke arah 2050 greenhouse ataupun net zero greenhouse gas. Jadi sekarang kita punya energy mix masih ada lagi arang batu dan juga gas. Tapi kita ada polisi yang jelas. Kita tak akan bina lagi loji janakuasa bersifat arang batu ataupun menggunakan sumber arang batu. Terakhir, loji arang batu ni akan tamat pada tahun 2044 tak silap saya. Dan kita tak akan menyambung kontrak, dan kita akan ganti dengan sumber tenaga boleh baru, solar dan sebagainya. Apa-apa pun kita akan hormati perjanjian Paris Agreement 2030 untuk kita mengurangkan greenhouse gas ke tahap yang telah ditentukan oleh 45% reduction dan juga 2050 kepada net zero. Itu dalam negara kita jelas. Kita ada banyak lagi peluang-peluang lain seperti green hydrogen, kita ada carbon capture storage, kita ada mobility kereta elektrik untuk mengurangkan carbon daripada transportation ataupun angkutan. Dan kita juga ada mini hydro dan rangkaian ASEAN juga. ASEAN Power Grid itu salah satu option yang kita ada untuk kita mengurangkan greenhouse gas. Jadi apa-apa pun yang kita buat memang ke arah itu, dan seluruh negara ASEAN ada target masing-masing. Jadi saya nampak kalau ASEAN ini bersatu dan ada persefahaman, kita boleh melonjak dengan cepat ke arah net zero 2050 kalau kita bersama-sama berkongsi dan kita dapat penjimatan. Jadi Hilman sebut pasal perubahan iklim ataupun climate change, kesan-kesan perubahan iklim, memang kita tidak deny lah. Kita tak nafikan itu adalah punca greenhouse gas effect kepada perubahan iklim. Atas kesedaran itulah setiap ASEAN membuat ada national objective, dan juga ASEAN juga ada satu objektif yang bersama. Jadi ada common ground dan common objective. Yang saya lihat itu salah satu punca untuk kita mendapat persetujuan antara negara-negara ASEAN. Dan saya lihat peluang ekonomi pun banyak bila kita beralih daripada ekonomi bersifat carbon ataupun fossil fuel. Kita akan create satu so-called green ekonomi lah. Satu teknologi baru, satu peluang baru, mungkin ada banyak tambah nilainya, lebih nilainya, lebih bersifat sophisticated, lebih bersifat digital, dan lebih bersifat menyeluruh, dan dengan peluang-peluang pekerjaan. Yang penting kita ada satu perancangan palian tenaga yang lebih cekap, lebih inklusif lah, yang lebih adil, yang lebih orang kata tu just transition, lebih sustain, dan tak lupa juga security lah. Kita sekali tidak akan benarkan kestabilan pembekalan tenaga itu terjejas. Kalau tidak akan menjejaskan ekonomi ataupun livelihood ataupun kehidupan masyarakat. Jadi memang kita, kalau Hilman kita selalu sebut kita energy trilemma lah, yang kita selalu imbang
kita kena imbang dengan sama rata. Yang pertama, dilema pertama, energy security. Security itu penting. Yang penting. Yang pertama. Yang kedua, energy affordability. Harga. Yang last, yang terakhir, dilemanya adalah energy sustainability. Kemampanan tenaga itu untuk masa depan. Betul. Anak cucu kita lah. Supaya kita address climate change, perubahan iklim dan kesan-kesannya ke arah supaya kemampanan alam sekitar ni untuk anak cucu kita lah seterusnya. Baik. Datuk, diam kita berbaki tinggal 5 minit saja lagi, Datuk. Dalam sejam tak cukup membicarakan soal APG ni, ASEAN Power Grid. Mungkinlah saya faham Datuk tengah sibuk sekarang ni menjelang ASEAN tidak lama lagi, menjelang Januari nanti. Mungkin apa agaknya harapan Datuk lah di saat sebelum kita membentangkan kepada negara-negara anggota ASEAN ini tentang projek ini, APG, supaya dapat dilaksanakan sesegera yang mungkin lah. Ya. Kami menyambut baik responsibility ataupun tanggungjawab yang diberikan oleh negara ASEAN yang lain kepada Malaysia untuk menerajui kepimpinan bukan saja di peringkat leader ASEAN dan juga di peringkat menteri-menteri tenaga. Dengan kerjasama semua negara ASEAN, insya-Allah kita boleh berjaya. Tapi kita lebih bersifat inklusif. Tema kita tahun depan inklusif dan sustainability, sustainable. Yang Hilman sebut tadi, win-win, mutual benefit, shared benefit dan sebagainya. InsyaAllah kita yakin kita akan boleh meyakinkan negara-negara ASEAN lain untuk bersama-sama kita merangka satu framework atau satu persepahaman yang jitu, yang tulen, yang adil untuk kita bergerak bersama. Saya lihat banyak justifikasi ataupun supporting argument yang boleh membawa kita ke arah satu persefahaman yang terbaik. Malaysia yang bersifat ramah ataupun diplomasinya amat tinggi dengan negara ASEAN. Saya ingat di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri dengan networkingnya dan sebagainya, saya lihat ini satu peluang terbaik. Ini peluang keemasan yang kita tunggu 10 tahun, Hilman. Betul. Untuk kita berputar untuk menjadi tuan rumah ataupun chairmanship. Betul. Jadi kita harus ini peluang yang terbaik. Ya, peluang yang terbaik. Dan kita bukan memikir kepentingan kita saja. Yang Abang Muhammad selalu tekankan kepentingan regional ASEAN. Jadi bila kita bawa satu aspirasi ASEAN, insya-Allah saya fikir dengan kerjasama, dan kita perlu mendapat persetujuan, konsensus semua negara. Betul. No one left behind lah. Ada negara yang tak nak ke, Datuk? Kalau berkongsi. Itu konsep centrality ASEAN. Kita tidak akan tinggalkan negara yang lain. Kita perlu pujuk lah. Perlu pujuk, perlu meyakinkan. Jadi saya ingat dari segi ekonomi yang kita dah bincang panjang lebar, benefit dari segi faedah ekonomi itu memang semua dapat lah. Semua akan menikmati faedah alam sekitar. Sebut tadi, semua akan menikmati faedah alam sekitar, nak mencapai greenhouse gas ataupun net zero 2050, semua akan capai kalau bekerjasama lah. Penjimatan dari segi capital dan sebagainya, dan negara yang luar tu untuk melabur pun menunggu. ASEAN ni memang rancak, pengembangan ekonominya rancak. Jadi untuk dia melabur untuk mendapatkan return yang sesuai, inilah peluang terbaik Malaysia. Cuma tunggu yang framework tadilah. Framework tu yang kita bincangkan yang panjang lebar tadi. Persetujuan, persefahaman, framework dan terma-terma yang dapat dipersetujui bersama. Bila dah bersetujui di peringkat atasan, yang bawah implementation tu mudah. Projek yang Ilman sebut tu, projek tu mudah. Sebab kita dah identify projek-projek tu, cuma tidak boleh bergerak dengan lancar disebabkan ada cabaran-cabaran. Betul. Yang kita lihat tidak mustahil untuk kita selesaikan. Jadi kalau untuk saya sebagai sebagai datang pada Suruhanjaya Tenaga, kami bukan melihat APG ni sebagai ekonomi saja. Kami lebih melihat kepada alam sekitar. Jadi kalau Hilman boleh saya last word. Boleh. Silakan, Datuk. My last word is, dunia ni bukan kita warisi sebenarnya. Bukan warisan. Dunia ni yang sebenarnya kita pinjam saja daripada anak-anak kita yang kita harus pulangkan balik. So dan keadaan mana yang kita akan pulangkan, yang terbaik lah. Betul. Jadi
inilah tanggungjawab kita, generasi kita untuk generasi akan datang, anak cucu kita. Kita akan pulangkan planet ni, bumi ni satu aja, bukan ada dua kan. ASEAN satu aja bumi je. Kita akan pulang dengan bersih, dengan terbaik untuk generasi-generasi akan datang. Wah, terkesima saya Datuk punya penutup yang cukup baik malam ni tentang kepentingan kita menjaga alam sekitar ni, khususnya dalam isu ini. Tenaga ni kita akan wariskan kepada generasi akan datang. Kalau kita wariskan sesuatu yang buruk ataupun yang tidak boleh berguna nanti, apa akan jadi kepada generasi akan datang. Baik, terima kasih. Terkesima saya, Datuk. Menarik, Datuk boleh buat ayat tu, boleh jadi tagline tu. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga, Datuk Insinyur Teknologis Abdul Razif Daud, atas kongsian yang cukup bermanfaat mengenai ASEAN Power Grid, agenda utama kepengurusian ASEAN 2025. Mungkin ke depan kita boleh panggil lagi, Datuk, insyaAllah. Apabila perbincangan ini ataupun mesyuarat berkenaan telah pun dilaksanakan nanti. Apapun yang pasti, bagi anda di luar sana, terus bersama kami di Bernama TV untuk mendapatkan kupasan terkini mengenai ASEAN 2025 dan juga begitu juga mengenai ASEAN Power Grid, salah satu daripada rangkaian beberapa isu penting yang telah pun ditetapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, bahawa inilah isu penting yang akan kita bawakan dalam ASEAN nanti. Baik, sampai di sini saja Ruang Bicara malam ini. Saya Himan Jamil. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.